A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Ahbabuna fillah, para asatizatul kiram, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sama-sama bertemu lagi. Insya-Allah kita sambung bacaan kitab Matla'ul Badrain. Ya, pada halaman yang ke 244 masih lagi bicara berkenaan dengan ibadat puasa sebagai satu persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan al-Mubarak. Dan saya rasakan ini merupakan kuliah saya yang terakhir sebelum kita bertemu semula insya-Allah di dalam bulan Ramadan. Baik, mengeluarkan kahak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini insyaallah. Seseorang yang mengeluarkan kahak sama ada daripada otaknya atau daripada dadanya tidaklah membatalkan puasa, dengan syarat tidak menelan semula. Dan perkara yang kita ambil maklum bahawa yang dibicarakan berkenaan dengan masuknya sesuatu ke rongga, ibarat kitab menyebut memasukkan, maka apa yang keluar tidak membatalkan puasa. Contohnya mereka yang buang najis daripada kubul dan dubur, begitulah juga mengeluarkan hingus dan sebagainya, semuanya keluar daripada rongga-rongga yang terbuka. Apa yang keluar tidak membatalkan. Yang maksud batal ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga yang terbuka tersebut. Menelan air liu yang membatalkan puasa. Batal puasa sekiranya ditelan air liu yang telah dikeluarkan sehingga zahir bibir mulutnya, atau bercampur dengan najis, atau bercampur dengan makanan yang terlekat di celah-celah giginya. Sekiranya tertelan dari itu dalam hal keadaan tanpa niat ataupun tanpa sengaja, maka tidak membatalkan. Air liu di atas lidah, air liu yang berhimpun di atas lidahnya kemudian dikeluarkan lidahnya dan ditelan pula, tidaklah membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab lidah itu masih lagi dianggap sebagai organ, rembesan air liu yang mana ia sebahagian daripada mulut kita. Maka tidak membatalkan puasa. Bagi orang yang berpenyakit berdarah gusi adalah dimaafkan. Orang yang berdarah gusi dimaafkan dengan syarat tidaklah dia menelan air liu yang bercampur dengan darah tadi dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalaulah ia tak dapat nak dielakkan, contohnya dalam hal keadaan tertidur dan sebagainya, keluar darah pada gusinya dan tertelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa sekiranya rongganya termasuk seperti lalat atau debu di jalan atau debu tepung yang telah diayaknya walaupun ia sengaja membuka mulutnya. Ini juga tak batal puasa dengan benda-benda yang masuk tadi itu bukan dalam keadaan pilihan kita, bukan disengajakan. Tidak membatalkan puasa jika termasuk air semasa berkumur-kumur dan semasa memasukkan air ke dalam hidung dengan syarat tidak mubalaghah. Dengan syarat tidak mubalaghah. Mubalaghah bermaksud berlebih-lebihan. Sememangnya hukumnya sunat. Ketika mana kita berwuduk, sunat untuk kita mubalaghah.
Nabi kita katakan fa idza stansyaqtum fabalighu, apabila kalian beristinsyak iaitu masukkan air ke hidung, maka hendaklah ya mubalaghah ini ya disedut air itu lebih. Tetapi illa antasum, kecuali kalau dalam hal keadaan kalian berpuasa, maka ya tidak boleh. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa mubalaghah itu tidak boleh dalam hal keadaan seseorang itu berpuasa. Maka sekiranya dia tidak mubalaghah pada berkumur, tidak mubalaghah juga pada masuk air ke hidung, tetapi ada kesan-kesan daripada air tadi itu termasuk, maka ia tidaklah membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dia memasukkan air ke mulut dan juga ke hidungnya itu adalah sebahagian daripada perintah syarak. Ya, sebahagian daripada perintah syarak. Maka tidak membatalkan puasa. Tidak batal puasa jika termasuk air mandi yang dituntuti ke atasnya. Mandi pun, mandi yang dituntut. Yang dituntut syarak. Walaupun sunat seperti mandi Jumaat. Ya, maka orang yang mandi wajib, contohnya ketika mana mandi ada air yang termasuk. Maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, dan dengan syarat dia mandi dalam hal keadaan menyiram air. Bagaikan kita sekarang ni mandi di shower. Masya-Allah ya. Tetapi sekiranya seseorang itu dengan sengaja mandi dalam hal keadaan menyelam, di sungai dan sebagainya, maka termasuk air, maka itu boleh membatalkan puasa. Berlebihan semasa membasuh najis sehingga termasuk air ke dalam rongganya tidak membatalkan puasa. Mubalaghah dalam membasuh najis. Contohnya seperti mereka yang mengalami pendarahan pada hidung. Darah pada hidung itu adalah najis, maka nak solat tak boleh, mesti dibersihkan. Maka pada ketika itu dia memasukkan air untuk membersihkan. Maka berlebihan masuk air tadi itu. Tapi berlebihan dalam hal keadaan apa? Dalam hal keadaan perintah syarak untuk membersihkan, perintah agama. Begitulah juga mereka yang mengalami muntah. Muntah yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa, tetapi muntah yang ada dalam mulut itu wajib dibersihkan. Kerana muntah adalah najis, maka menyebabkan solat tidak sah. Pada ketika itu wajib dibersihkan. Maka kalau dengan seseorang itu berkumur berlebih-lebihan kerana nak membasuh najis muntah yang ada dalam rongga mulutnya, sehingga termasuk air, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Kerana membersihkan najis itu adalah keadaan yang diperintahkan. Maka masuk air dalam hal keadaan kerana suatu perintah, ia bukanlah perkara yang membatalkan puasa. Batal puasa jika termasuk air mandi yang tidak dituntuti ke atasnya, seperti mandi kerana bersejuk-sejuk dan air kali keempat daripada wuduk. Masya Allah. Maka apabila sesuatu tu bukan tuntutan syariat, contohnya mandi hanya kerana nak bersejuk-sejuk. Mandi hanya kerana nak bersejuk-sejuk, tiba-tiba masuk air. Bukan mandi sunat, bukan mandi bukan mandi kerana hari Jumaat. Maka pada ketika itu masuk air. Maka boleh membatalkan puasa. Sebab mandi itu bukan mandi yang dituntut. Paling kurang tidak pun, Masya Allah, kita mandi dengan niat mandi sunat kerana kita nak masuk masjid. Contohnya, dalam keadaan kita berpuasa, kita nak pergi solat di masjid. Maka antara tuntutannya ialah saat kita nak masuk masjid, kita dituntut mandi supaya bersih tubuh badan kita dan jauh bau-bau yang tidak enak pada orang lain. Maka pada ketika itu saat kita mandi dengan niat yang sedemikian, kerana nak hadir solat berjamaah, maka nak masuk masjid, maka kita mandi sunat, maka mandi itu adalah mandi yang dituntut. Maka pada ketika itu kalau termasuk air pun tidak batal puasa. Begitu juga basuhan keempat. Kita berwuduk, sunat basuh 3 kali aja. Maka basuhan yang keempat itu hukumnya makruh dan ia bukan perkara yang dituntut.
maka kalaulah pada basuhan yang keempat itu masuk air, ya, basuhan yang keempat itu masuk air, maka pada ketika itu batal puasa. Kerana basuhan yang keempat adalah, ya, tidak dituntut, ya, dalam wuduk. Dan begitu juga perlu kita ambil maklum ni, sebab bila dah sebut berkenaan dengan basuhan keempat ni, ya, kita juga nak sebut sikit, ya, hukum. Ya. Contohnya, ya, sekiranya kita singgah di rumah seseorang, ya, kita singgah di rumah seseorang, maka kita kata kita nak tumpang ambil air wuduk, ya, nak tumpang berwuduk di rumahnya, nak tumpang berwuduk di rumahnya, ya, maka pada ketika itu wuduk itu hanya basuh 3 kali. Maka kalau dengan seseorang itu minta izin untuk berwuduk, diizinkan oleh tuan rumah, tiba-tiba kita berwuduk basuh lebih daripada 3 kali. Ya, basuh muka contohnya 5 kali. Maka basuhan yang lebih itu ulama mengatakan hukumnya haram kerana membazir hak orang lain. Ya, kita lihat betapa detailnya para ulama membahaskan hukum. Ya, dan hal-hal yang kecil seperti ini disebabkannya kadang-kadang kita tak ambil peduli dan tak ambil maklum, maka, ya, terjebak melakukan perkara yang haram. Ya, terjebak melakukan perkara yang haram. Maka kena ambil maklum. Ya, kalaulah di rumah kita ambil wuduk basuh yang keempat, basuhan keempat tu hukum dia makruh. Begitu juga kalau di masjid, ya, kita ambil wuduk, ya, di masjid, maka kita basuh, ya, sampai 4 kali. Basuhan yang keempat itu juga makruh, ya, sebab masjid bukan hak siapa-siapa, masjid hak umum, ya, maka, ya, termasuk juga masjid tu jadi sebahagian daripada tanggungjawab kita sendiri, ya. Tetapi sekiranya kita menumpang di rumah orang dan kita minta izin untuk berwuduk, maka diizinkan. Maka basuhan yang pertama, kedua, ketiga sunat. Basuhan yang keempat itu bukan makruh, tapi basuhan yang keempat itu hukumnya haram kata para ulama, kerana membazir hak orang lain. Ya, membazir hak orang lain. Maka sekiranya, ya, dibicarakan tadi, ya, dan air kali keempat daripada wuduk. Begitu juga air basuhan keempat daripada wuduk yang pada hukum kebiasaannya adalah hukum makruh, ya, dan tak dituntut dalam syariat. Maka sekiranya dengan seseorang berbuat demikian, air basuhan keempat itu tiba-tiba masuk ke rongganya, ya, sama ada mulut ataupun hidung ataupun dengan telinga, dengan erti kata kalau mulut sampai tertelan, maka pada ketika itu batal puasa. Tetapi tidak mengapa jika termasuk air yang telah dimasukkan ke dalam mulutnya dengan tujuan bersejuk-sejuk atau untuk menghilangkan dahaga sebab bersangatan hajat kepadanya. Ya, seseorang yang dalam hal keadaan puasa, ya, terlalu kering mulutnya, ya, terutamanya para penceramah, masya-Allah, ya, berceramah kalau berdaurah, masya-Allah, ya, sehingga kita rasa perit mulut kita disebabkannya kekeringan, ya, dan bercakap yang banyak. Maka pada ketika itu ada keperluan untuk berkumur. Berkumur itu diharuskan. Ya, berkumur itu diharuskan. Maka apabila berkumur itu hukumnya diharuskan, maka kalaulah ketika mana berkumur, kesan daripada air kumuran yang bercampur air liur kita tu ada yang masuk ke dalam rongga, maka ia tidak membatalkan puasa. Ya, ia tidak membatalkan puasa. Tidak batal puasa seorang yang jika keluar madhi walaupun dengan mubasyarah. Mubasyarah maksudnya bergurau senda, bersentuh-sentuhan dengan istrinya. Atau keluar mani dengan sebab mimpi atau dengan memandang-mandang dan berfikir-fikir dengan syarat kedua perbuatan tersebut tidak mengeluarkan mani pada adatnya. Ya, pada adatnya kalau sekadar sentuhan ataupun, ya, merenung dan melihat itu pada adat biasanya tak keluar mani, tiba-tiba keluar contohnya, ya, maka itu tak batal puasa. Jika menjadi adat bahawa mani akan keluar dengan kedua perbuatan tersebut mengikut kaul yang muktamad, batal puasa.
Ya, tapi kalau adat pada orang tersebut, dia tengok macam tu pun dah boleh menyebabkan keluar mani, maka pada ketika itu kalau dia lakukan dalam hal keadaan dia berpuasa, maka batal puasanya. Seseorang yang berbuka puasa Ramadan dengan sengaja, orang yang membatalkan puasa Ramadan ya dengan sengaja, atau orang yang terlupa niat pada malamnya, ataupun orang yang terlupa niat pada malamnya, mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, puasanya tidak sah. Tetapi saya telah pun memberikan jalan-jalan keluar yang dicadangkan oleh para ulama ya dalam mazhab kita juga, antaranya Imam Ibn Hajar, ya begitulah juga dengan ya beberapa tokoh ulama yang lain yang mencadangkan supaya orang yang terlupa niat itu bertaklid dengan dengan mazhab bertaklid dengan mazhab Hanafi yang membolehkan berniat puasa wajib di siang hari untuk menjadikan puasanya itu masih sah disebabkan dia terlupa niat pada malam hari. Orang yang terlupa niatnya pada malamnya atau sabit baginya satu Ramadan pada hari Syak. Sabit jatuh satu Ramadan pada hari Syak. Hari Syak ialah hari 30 Syakban. Tetapi kita tak confirm betul ke 30 Syakban ataupun dah masuk satu Ramadan. Dalam hal keadaan dalam hal keadaan langit cerah, dalam hal keadaan ada orang bercakap-cakap nampak anak bulan, tetapi yang bercakap-cakap nampak anak bulan tu kanak-kanak yang tak boleh dijadikan saksi, maka pada ketika itu hari tersebut jatuh dianggap hari Syak. Tiba-tiba sebab hari tadi tu kita beranggapan belum masuk bulan Ramadan, maka hari itu kita tak puasa. Tiba-tiba tengok besok hari orang semua puasa, kita aja tak puasa, contohnya. Maka pada ketika itu orang tersebut juga wajib dia imsak, iaitu dia tak boleh makan minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa di siang hari sebab memuliakan bulan Ramadan. Maka mereka ini semua adalah diwajibkan imsak. Orang yang buka puasa secara sengaja, orang yang terlupa niat pada malamnya sehingga puasanya tidak sah, begitu juga orang yang menganggap hari tersebut adalah 30 Syakban, rupa-rupanya satu Ramadan, maka mereka ni walaupun tak berpuasa wajib imsak. Haram dia makan dan minum di siang hari dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik, berikutnya sunat segera berbuka. Sunat bagi yang berpuasa menyegerakan berbuka dan melewatkan bersahur, tetapi janganlah sampai termasuk di dalam waktu Syak. Sunat segera berbuka dan melewatkan sahur, tapi jangan sampai masuk waktu Syak, yakni waktu yang pertimbangan adakah dah masuk waktu subuh ataupun belum masuk waktu subuh. Maka seeloknya bersahur itu jangan terlalu lewat. Ambil dengan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa orang sahabat yang bercerita berkenaan dengan mereka pernah bersahur bersama Rasulullah SAW, di mana Nabi kita bersahur dan Nabi kita berhenti daripada makan sahur kadar waktu 50 ayat Al-Quran yang dibaca dengan tenang sebelum masuk azan subuh. Sebelum masuk waktu subuh, sekadar 50 ayat Al-Quran yang dibaca dengan tenang. Harus berbuka dengan ijtihad seperti berpandu kepada wirid sebagaimana solat dan dengan yakin seperti nampak matahari sudah terbenam. Tidak boleh berbuka dengan zon sudah masuk atau terbenam matahari kerana asal siangnya masih tinggal lagi. Ini juga perkara yang perlu kita ambil maklum dan berhati-hati. Berbuka dengan ijtihad boleh. Contohnya seseorang masya-Allah dia tak ada jam. Dia tak ada jam. Kemudian seseorang pula kalau dia ada jam sekalipun, dia berada di tempat yang dia baru sampai dan dia tak tahu bila masuk waktu maghrib. Contohnya seperti kita yang dalam perjalanan dan sebagainya, tak tahu masuk waktu maghrib bila. Nak tunggu dengar azan, tak dengar azan. Kemudian cuaca pula gelap kerana nak hujan, masya-Allah. Maka pada ketika itu kita kena berijtihad.
Berijtihad dengan erti kata memutuskan dengan tilikkan kita, andaian kita bahawa telah pun masuknya waktu maghrib. Telah pun masuk waktu maghrib. Maka boleh berbuka dengan ijtihad tersebut. Tidak boleh berbuka dengan sangka-sangka. Dah masuk ni buka je lah. Contohnya tak boleh. Dengan zon tak boleh. Batal puasa. Dengan ijtihad, dah datang keyakinan pada kita, dah masuk dah. Tanda-tanda macam ni dah masuk waktu. Maghrib. Maka itu sudah boleh kita berbuka. Batal puasa bagi orang yang berbuka atau makan sahur dengan ijtihad kemudian ternyata salahnya. Dia berijtihad, berpandangan bahawa dah pun masuk waktu disebabkan dia tengok keadaan langit yang gelap, dah tak nampak matahari, sedangkan pada ketika itu baru pukul 6.30 petang. Hanya disebabkan keadaan cuaca hujan, maka dia beranggapan bahawa dah masuk maghrib. Makan, Masya Allah, rupa-rupanya maghrib lagi 1 jam. Contohnya, maka pada ketika itu batal puasa. Kerana dia berijtihad untuk berbuka puasa tadi itu dalam hal keadaan ijtihad yang salah. Baik. Berikutnya ialah perkara-perkara yang makruh ketika mana berpuasa. Yang pertama ialah berbekam, iaitu buang darah. Adalah makruh. Sekalipun boleh, tetapi hukumnya makruh. Walaupun ada hadis Rasulullah SAW pernah berbekam dalam hal keadaan Nabi kita berihram dan Nabi kita berpuasa. Ulama mengatakan perbuatan baginda SAW itu hanyalah nak menunjukkan perbuatan itu tidak haram. Perbuatan itu tidak haram. Adapun pada hak diri kita semua, ulama mengatakan bahawa berbekam dalam hal keadaan berpuasa ni hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Berpetik, iaitu berpetik ni ialah bekam angin. Berpetik bekam angin. Juga makruh. Yang begitu juga dengan memamah getah. Disebabkan dia ni dia tak nak mulut dia kekeringan, maka dia kunyah getah. Dia letakkan sejenis getah, dikunyah. Asalkan dia tak telan getah tu ataupun pecahan-pecahan daripada getah, maka puasanya sah. Puasanya sah, tetapi perbuatan itu makruh. Merasa makanan ni makruh bagi siapa? Merasa makanan tidak makruh bagi tukang masak. Tukang masak yang memang kerja dia ialah masak, maka pada ketika itu merasa makanan tidak makruh. Orang yang masak, dia rasa makanan tu tak makruh. Yang makruh ni orang lain yang tak ada kena dengan masak. Rasa macam sedap, mari sini nak rasa sikit. Contohnya, maka pada ketika itu hukum merasa makanan tu makruh. Ulama mengatakan bahawa sekiranya dia memang bekerja sebagai orang yang masak, seperti ibu-ibu yang masak, maka dia letak makanan di lidah untuk merasa tu tidak makruh. Kerana itu sebahagian daripada tugasan dia. Dan daripada tuntutan kerana masak untuk keluarga, maka ia tidak makruh. Yang makruh ni orang lain, yang tak ada kena-mengena dengan masakan tersebut, itu makruh. Berlebih-lebihan dalam berkumur, juga makruh. Berlebihan dalam memasukkan air ke dalam lubang hidung juga makruh, ketika mana berwuduk. Yang berikutnya, mengucup perempuan dan seumpamanya jika tidak membangkitkan syahwat, juga hukumnya makruh. Baik, berikutnya hari-hari yang diharamkan puasa. Haram dan tidak sah berpuasa pada 5 hari berikut. Yang pertama, hari raya fitrah. Yang kedua, hari raya korban. Yang ketiga, 3 hari lagi ialah hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Larangan puasa pada hari
pada hari di bahagian atas, yang bahagian satu, walaupun dilakukan kerana menyempurnakan dam tamattu'. Ya, jadi semua hari-hari tadi tu ya diharamkan berpuasa. Ya, hari-hari ini diharamkan berpuasa. Walaupun dengan seseorang itu dia nak bayar dam tamattu' dengan cara berpuasa 10 hari. Ya, berpuasa 10 hari. Ya, tetapi dia tak boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik tadi. Ya, tak dibenarkan berpuasa. Jadi 5 hari itu merupakan 5 hari yang haram ya berpuasa. Baik, berpuasa pada hari Syak. Makruh tahrim berpuasa pada hari Syak jika tanpa sebab. Ya, makruh tahrim. Ya, berpuasa pada hari Syak. Puasa pada hari Syak dengan bersebab adalah sah seperti puasa qada. Ya, puasa nazar, puasa kafarah, atau puasa sunat yang telah beradat ia melakukannya dengan puasa sehari dan berbuka sehari, ataupun puasa yang selalu dia lakukan, ya, seumpama dia memang berpuasa sepanjang tahun seperti puasa Nabi Allah Daud alaihi salam, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Maka pada ketika itu hari 30 Syakban yang dikatakan hari Syak tadi tidaklah haram dia berpuasa kerana itu rutin kebiasaan. Ataupun dia selalu dengan berpuasa Isnin dan Khamis, maka tidaklah menjadi satu kesalahan saat dia berpuasa pada hari Syak tersebut. Baik, ya, apa kata pengarang Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani ini berkenaan dengan hari Syak? Hari Syak ialah hari ke-30 daripada bulan Syakban apabila tidak kelihatan anak bulan sedangkan cuaca baik atau bersih. Ya, sedangkan cuaca cerah, ya, cuaca cerah tapi tak nampak anak bulan. Ya, tak nampak anak bulan. Dan orang ramai bercakap-cakap tentang melihatnya tetapi tidak diketahui seorang yang adil melihatnya. Ada orang bercakap bahawa nampak anak bulan. Cuma orang yang bercakap tu tak ada ditemui orang yang adil. Ya, kerana syarat dalam melihat anak bulan ni mestilah seorang yang adil melihatnya. Atau ia disaksikan oleh orang-orang yang ditolak kesaksian, seperti beberapa kanak-kanak atau hamba atau orang fasik. Ya, ataupun anak bulan tu kelihatan dilihat oleh orang yang orang yang tak boleh jadi saksi. Ya, seperti budak-budak, hamba sahaya ataupun orang fasik. Orang fasik ni ialah orang yang masya-Allah, ya, orang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan. Ya, minum arak, orang yang menagih dadah, orang yang melakukan rompakan bersenjata dan sebagainya tu adalah orang fasik. Cuma bukanlah selama-lamanya dia tu dihukumkan fasik. Ya, bukan selama-lamanya. Hanya 2 tahun, dalam tempoh 2 tahun kalaulah dia berubah, semua orang bersaksi bahawa dia dah jadi orang baik. Ya, semua orang tengok dia ni dulu memanglah dia ada buat jahat, dulu memang dia nakal, tapi sejak dia berkahwin, sejak dia pergi haji, dia balik-balik tu dia dah berubah dah. Ya, dah rajin ke masjid. 2 tahun tengok dia tak ulangi lagi perkara-perkara buruk yang pernah dia buat. Maka status kefasikannya itu telah pun lucut daripada dirinya. Ya, tak boleh lagi kita anggap dia orang fasik. Jadi berbeza dengan persepsi dan tanggapan masyarakat kita, orang Melayu. Kadang-kadang orang kita masya-Allah dia kata apa? Dia ni memang baik tapi dulu bila kata tapi dulu tu bermaksud tak guna langsung. Baik macam mana pun duk ingat lagi sejarah yang dulu-dulu tu. Yang jahat yang dulu-dulu ni duk ingat lagi. Sehingga seolah-olah dah tak terpakai langsung. Tidak sedemikian sebenarnya. Mengikut hukum Islam tidak sedemikian. Bahkan orang ni dia ada peluang untuk dia taubat nasuha, berpeluang untuk kembali pada Islam dengan baik, berpeluang untuk menjadi orang yang boleh diterima kesaksian dia balik. Bukan maksudnya kalau dengan seseorang dulu pernah melakukan dosa secara terang-terangan dan sebagainya, langsung dia tak ada peluang dah balik menjadi orang yang soleh. Tidak. Islam tidak sedemikian. Maka dalam mazhab kita diberi fatrah
tempoh ya, kita observe, tengok ya, perubahan dia tu selama 2 tahun. Ya, bila dah 2 tahun dia berubah total ya, jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh, jadi ahli masjid dan sebagainya, maka ia sudah pun menjadikan dia seorang yang soleh, seorang yang diterima balik kesaksian dia. Ya, bukan selama-lamanya ya, bukan selama-lamanya tidak diterima kesaksian seseorang itu. Ya. Maka fasik ini ya, orang-orang yang melakukan dosa besar ni, kalau dia bertaubat dan dia kembali ke pangkal jalan, ya, kesaksian mereka juga diterima. Baik, tidak dikatakan hari Syak. Ni ya. Sebab kita dah nak masuk 30 Syakban ni, ya, maka ambil tahu, ya. Tidak dikatakan hari Syak jika kelihatan anak bulan pada malam yang ke-30 daripada bulan Syakban. Tidaklah dikatakan hari Syak tetapi merupakan awal Ramadan. Bila dah nampak anak bulan, hari yang ke-29 Syakban, tengok anak bulan, nampak anak bulan, maka esok tu 1 Ramadan. Hari itu bukan hari Syak lagi. Ya, bukan hari Syak. Jika cuaca tidak baik disebabkan awan tebal seumpamanya, tidak dianggap ia hari Syak, malah ia hari akhir daripada bulan Syakban. Sebab dalam hadis Nabi kita katakan, fa in ghumma alaikum fastakmilu iddata Sya'ban 30 yauma. Sekiranya tertutup bagi kalian, ya, sekiranya tertutup bagi kalian, yakni ya, awan gelap, ya, sehingga tak memungkinkan kita nampak anak bulan, maka hari besok 30 Syakban tu bukan hari Syak. Ya, esok tu bukan hari Syak. Sebab apa? Memang Nabi kata sempurnakanlah Syakban kepada 30. Ya, itu juga tak termasuk dalam kategori hari Syak. Ya, sebab memang gelap awan di langit, sehinggalah ya, arah untuk kita tengok anak bulan tu arah mana? Arah barat. Ya, jangan pula nak pergi duk teropong anak bulan arah timur. Ya, anak bulan nampak arah timur ialah anak bulan hujung bulan. Anak bulan awal bulan nampak di arah barat. Ya, nampak di arah barat. Anak bulan pada hujung bulan kita nampak, ya, kita nampak seperti sabit yang, ya, sabit yang kita katakan, ya, kalaulah ini kalaulah dua hujung ni adalah, ya, anak bulan yang berbentuk lengkungan, ya, kalau anak bulan pada awal bulan, lengkungan, ya, hujung ni berada di sebelah atas. Tapi kalaulah, ya, anak bulan tu hujung bulan, ya, anak bulan dalam bulan kita katakan, kita tengok dalam bulan Syakban 28 Syakban, teropong tengok nampak anak bulan, ya, 28 Syakban belum lagi, ya, akhir bulan Syakban. Maka bila kita nampak tu anak bulan tersebut adalah anak bulan hujung bulan, maka, ya, kita akan nampak, ya, dia punya bulan itu, ya, melengkung ke bawah. Ya, dia punya bentuk C itu melengkung ke bawah. Ya, itu anak bulan akhir bulan. Ya, maka perlu dibezakan. Sebab itulah, ya, menjadi tugas para hakim ataupun, ya, qadi di zaman dahulu, bila ada orang bercerita berkenaan dengan mereka tengok anak bulan, maka akan disiasat dulu, ditanya betul-betul, ya, bimbang, ya, ia bukan anak bulan yang sebenar. Ya, kalau nampak bukan pada arahnya, kalau nampak bukan keadaan rupanya, ya, mungkin itu dia nampak, ya, objek yang lain. Jadi jika cuaca tidak baik disebabkan awan tebal seumpamanya, maka tidak dianggap ia hari Syak, malah ia adalah hari terakhir dalam bulan Syakban. Jika tidak mendengar pengkhabaran melihat anak bulan Ramadan, adalah dianggap ia masih di dalam bulan Syakban. Ya, kalaulah dengan seseorang, ya, dengan seseorang dia tak dengar khabar berita berkenaan dengan dah masuk bulan Ramadan. Ya, sebab mungkin dia berada jauh daripada orang lain, ataupun mungkin juga dia adalah, ya, mungkin dia juga adalah, ya, sedang berada dalam penjara contohnya, maka dia hanyalah menghitung hari demi hari, ya, sejak daripada dia masuk penjara, ya, tak ada apa-apa maklumat pada dia, dia hanya tanda aja sari dia tanda sebab nanti nak masuk bulan Ramadan dengan hitungan hari aja.
ya, maka saat tak mendengar berita tadi, maka hendaklah dia mengira bulan Sya'ban tu dengan 30 hari. Ya, Sya'ban dengan 30 hari. Jika diketahui anak bulan telah dilihat oleh orang yang adil, ia bukanlah hari Syak tetapi ia merupakan awal bulan Ramadan. Ya, ia adalah awal bulan Ramadan. Baik, berikutnya. Haram puasa tanpa bersebab pada hari separuh kedua daripada bulan Sya'ban, iaitu 16 Sya'ban ya ke atas, kecuali jika dihubungkan dengan hari sebelumnya. Ya, kecuali kalau berhubung dengan hari yang sebelumnya. Dikira berhubung dengan hari sebelumnya walaupun dengan hari yang ke-15 dan puasanya berterusan hingga akhir Sya'ban. Ya, dia ni pada awal Sya'ban langsung habuk tak puasa pun. Ya. Tapi bila datang nisfu Sya'ban, 15 hari bulan, dia puasa. Maka bila dia puasa 15 hari bulan, esoknya 16 pun puasa lagi, 17 pun puasa lagi. Maka itu yang dikatakan berhubung dengan 15 sebelumnya. Maka selama mana masih berhubung, selama itu puasanya tidak haram. Ya. Tetapi sekiranya terpisah, hari 15 puasa, 16 puasa, 17 puasa, 18 puasa, 19 stop dulu. Sebab apa? Ya, pergi undangan perkahwinan. Ya, kenduri kahwin. Ya, maka hari 20 nak puasa balik. Hari 20 tu sudah jadi haram. Sebab apa? Dah tak berhubung dengan ya hari-hari sebelumnya. Itu maksud bersambung ataupun berhubung. Dikira berhubung dengan hari sebelumnya walaupun dengan hari yang ke-15 dan puasanya berterusan hingga akhir. Sekiranya seorang itu menghubungkan puasa pada separuh kedua Sya'ban dengan hari sebelumnya, tetapi berbuka kemudiannya, adalah haram baginya berpuasa pada hari-hari selepasnya jika tanpa sebab. Ya, kalau dia berpuasa dalam hal keadaan tak ada sebab, hanya sekadar puasa sunat aja, ya, maka tak boleh. Tapi kalau puasanya tu bersebab seperti puasa Isnin Khamis yang telah menjadi rutin dia, maka boleh. Kalau puasa itu bersebab disebabkan apa? Qada, maka boleh. Kalau puasa itu bersebab disebabkan apa? Nazar, maka boleh. Kalau puasa itu disebabkan apa? Sebabkan membayar kafarah, ya, membayar denda, ya, dengan ada ya kafarah-kafarah tertentu, ya, maka pada ketika itu boleh untuk dia berpuasa walaupun selepas 15 Sya'ban pada hari-hari akhir di dalam bulan Sya'ban. Baik, tajuk yang berikutnya harus berbuka dan meninggalkan puasa. Orang-orang yang diharuskan berbuka atau meninggalkan puasa. Yang pertama, orang sakit yang mudarat. Ya, orang sakit yang mudarat. Disebabkan oleh puasanya sebagai mudarat yang mengharuskan tayamum. Ini kena faham bagi elok. Ya, apa maksud mudarat yang ya diharuskan tayamum? Ya, kita ya bab puasa ni ustaz, sebab apa pula pergi hubung kait dengan tayamum tu? Ya, setengah-setengah orang tak faham. Ya, maka kena faham bagi elok masalah mudarat keharusan tayamum. Ya, bila kita baca balik dalam bab tayamum, kita tahu bahawa seseorang itu diharuskan untuk bertayamum ya dalam masalah sakit, ya, ialah apabila kalau dia ambil wudu, ya, kalau dia ambil wudu, penyakitnya itu bertambah serius. Ya, dia boleh ambil wudu, tapi kalau saat sakit dia tadi itu kena air, maka sakitnya bertambah serius. Maka pada ketika itu dia sudah diharuskan untuk bertayamum. Maka begitu juga dia boleh puasa, tapi kalau dia puasa, penyakit dia bertambah serius. Ya, bertambah teruk. Ya, maka pada ketika itu dia sudah ya boleh berbuka. Ya, dia sudah boleh berbuka disebabkan apa? Itu yang dikatakan keharusan tayamum tadi tu. Ya, dengan erti kata ya dia mengalami sakit, sakitnya akan bertambah teruk sekiranya dia ya berpuasa. Begitu juga seseorang ya dia boleh berwuduk dengan air. Tetapi kalau dia berwuduk dengan air, sakit dia yang kena air tadi itu akan lambat baik. Ya. Bukan bertambah serius, tetapi akan lambat baik. Ya. Maka pada ketika itu ulama juga mengharuskan dia untuk bertayamum.
Maka begitulah juga dalam hal kelonggaran untuk tidak berpuasa, ialah orang yang dalam hal keadaan sakit, yang kalau dia berpuasa, dia boleh puasa, tetapi akan melambatkan kesembuhan. Disebabkan dia berpuasa, melambatkan lagi kesembuhan dia. Maka pada ketika itu dia juga boleh untuk tidak berpuasa. Yang berikutnya ialah sakit yang boleh menyebabkannya memudaratkan sehingga kematian. Doktor kata tak boleh puasa ni, kalau puasa boleh mati. Contohnya, maka pada ketika itu dia juga haram berpuasa, bahkan dia wajib berbuka. Wajib berbuka. Walaupun mereka ini diharuskan untuk berbuka, yakni boleh berbuka, tetapi wajib mengqadakkan puasa tersebut pada hari-hari yang lain. Orang yang sangat lapar dan sangat dahaga sehingga tidak tertanggung mengikut adat atau mengharuskan tayamum, diharuskan berbuka dan wajib diqadak. Begitu juga orang yang dia terlalu dahaga sehinggalah dia mengalami masalah kekejangan otot-otot badan, disebabkan terlalu dahaga tadi, maka terlalu kering tubuh badan dia sehinggalah menyebabkan dia kena tarik sawan contohnya, maka pada ketika itu juga dibolehkan untuk berbuka, tetapi wajib untuk mengqadakkan pada hari yang lain. Musafir yang jauhnya 2 marhalah atau lebih diharuskan berbuka tetapi wajib diqadak. Begitu juga orang musafir. Orang musafir. Orang musafir yang perjalanannya sejauh 2 marhalah atau lebih. Kita ambil maklum kalaulah seorang musafir itu hanya sekadar 2 marhalah saja. Tempat tuju dia 89 km ataupun lebih sedikit. Maka pada ketika itu hukum melakukan solat secara qasar adalah harus. Hukum melakukan solat secara qasar adalah harus. Sekiranya jarak perjalanan itu 3 marhalah. 3 marhalah. Bermaksud dalam 120 km lebih, jarak perjalanan dengan tempat tujunya itu, maka pada ketika itu melakukan solat secara qasar hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Jarak 2 marhalah hukumnya harus melakukan secara qasar. Maksudnya nak buat qasar boleh, tak buat secara qasar pun boleh. Tapi kalaulah jarak itu 3 marhalah dan lebih, ini kalau kita bicara dalam tajuk berkenaan dengan keharusan solat qasar, maka 3 marhalah dan lebih hukumnya sunat untuk melakukan solat secara qasar. Jadi seorang yang musafir, dengan syarat musafirnya tadi itu bukanlah musafir yang dalam keadaan kederhakaan. Dia musafir, tapi musafir untuk melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, perkara yang haram, untuk berjudi, untuk berzina, untuk apa? Hal-hal yang dimurkai Allah. Maka musafir yang sedemikian, musafir yang tak dapat keizinan untuk berbuka puasa. Haram berbuka puasa. Orang tua yang sakit yang tiada harapan sembuh dan tidak mampu berpuasa, keduanya sekira-kira mengalami kesukaran yang tidak tertanggung pada kebiasaan jika berpuasa, dibenarkan keduanya berbuka dan dikenakan fidyah ialah 1 cupak. 1 cupak nilai makanan asasi. Kalau macam di tempat kita ni beras, kita bayar zakat fitrah, zakat fitrah yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa. Contohnya seperti di negeri di negeri Selangor, zakat fitrah di negeri Selangor ini ialah RM7. Nilai RM7 itu bersamaan dengan segantang beras. Nilai RM7 itu bersamaan dengan segantang beras. Maka segantang beras
bersamaan dengan 4 cupak. Maksudnya kalaulah nak bayar, kalau nak bayar kita katakan fidyah, segantang tu untuk 4 hari. Segantang untuk 4 hari. Maka di sini kita boleh kira nilai secupak itu ialah RM7 dibahagikan kepada 4. Iaitu lebih kurang 1 hari dalam RM1.75. Kita katalah RM1.80 ataupun kita katalah RM2. Masya Allah. Itulah jumlah yang perlu dibayar setiap hari bagi hari-hari yang tidak berpuasa, bagi mereka yang berkewajipan hanya membayar fidyah tanpa qada, iaitu seorang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, dan yang kedua ialah penyakit yang seorang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, sehingga dia tak berpeluang untuk dia melakukan qada lagi. Maka pada ketika itu untuk dua keadaan ini hanya dengan membayar fidyah sahaja. Kita katakan 1 hari RM1.80 ataupun RM2, masya-Allah. Itulah kadar bayarannya, dengan erti kata dalam sebulan RM60. Sebulan RM60. Dan fidyah ni kita tak perlu nak istihar pun. Kita ada RM60, kita pergi jumpa fakir miskin, diberi kepada it'amu miskin, beri makan pada fakir miskin. Maka saat kita beri duit tu, kita hulurkan duit RM60, kita niat di hati kita sebagai fidyah. Tak perlu pun kita kata inilah duit fidyah, puasa saya sebulan tak puasa dan sebagainya, sebab Islam ni dia jaga aib, menjaga maruah. Maka tak perlu pun, cukup sekadar kita niat di hati kita saja, pemberian itu adalah pemberian fidyah. Perempuan yang mengandung dan menyusukan anak walaupun secara mengambil upah, contohnya seperti menyusu anak kerana ambil upah menyusu, atau sukarela jika takut kemudaratan terhadap dirinya, wajiblah keduanya berbuka dan qada tanpa fidyah. Seorang perempuan yang menyusukan anak, menyusukan anak, ataupun seorang yang mengandung yang bimbang kesihatannya, doktor menasihati supaya dia tidak berpuasa kerana keadaan dirinya yang dalam hal keadaan syarat mengandung, dan kalau berpuasa akan memudaratkan kesihatannya sendiri, akan memudaratkan kesihatannya sendiri. Maka pada ketika itu dia tidaklah wajib membayar fidyah. Dia hanya sekadar wajib qada pada masa-masa yang lain. Dia wajib qada pada masa-masa yang lain. Baik, bilakah masa pembayaran fidyah yang sesuai? Afdal bayar fidyah ni sesudah tamam 30 hari Ramadan. Sebab apa? Kerana untuk memastikan berapa jumlah hari yang tidak dia benar-benar tak puasa. Bagi mereka yang hadapi masalah sakit, dan supaya setelah pasti dia benar-benar dapat bulan Ramadan, yang kadang-kadang masya-Allah dalam keadaan sakit tadi tu hanya sekadar seminggu aja tiba-tiba meninggal. Maka pada ketika itu dia orang yang tak dapat keseluruhan bulan Ramadan. Maka fidyah dibayar oleh ahli keluarga dia. Ahli keluarga boleh membayar fidyah. Bagi mereka yang orang yang tua yang uzur tadi, keluarga tidak dituntut untuk mengqadakkan. Keluarga tak dituntut untuk qada, sebab tuntutan qada atas diri dia dah terangkat dengan hal keadaan dia yang tak mampu berpuasa tadi. Maka hanya sekadar bayar fidyah saja. Perempuan yang kedatangan haid dan nifas wajib berbuka dan mengqadakkannya. Begitu juga perempuan yang kedatangan haid dan nifas, pada ketika itu dia wajib berbuka. Tak boleh lagi dia kekal tak makan dengan niat menyambung puasa, maka hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Maka mereka hendaklah berbuka, maksudnya tak berpuasa, dan wajib mengqadakkan pada hari yang lain. Perempuan yang masya-Allah yang menyusukan anak ataupun yang mengandung, maka dia meninggalkan puasa disebabkan kebimbangan, disebabkan kebimbangan
ya, akan anaknya ataupun kandungannya. Ya, doktor kata puan mengandung dan puan dinasihatkan jangan berpuasa. Sebab kalau puan berpuasa akan ya menjejaskan kandungan. Bayi nanti lahir dalam hal kadang kecil. Ya, kemetot, kecil. Ya, contohnya. Ya, pada ketika itu, ya, ya, dia pun tak berpuasa. Bukan sebab bimbang kesihatan dia, kesihatan janinnya. Ya, ataupun orang yang menyusu anak, ya, maka dia tak berpuasa kerana kalau dia berpuasa badannya kekeringan dan anaknya tak cukup susu. Ya, maka dia berbuka disebabkan kebimbangan pada anaknya. Dalam dua keadaan ini mereka adalah orang yang wajib qada dan wajib bayar fidyah. Qada pun kena, fidyah pun kena. Ya, qada pun kena, fidyah pun kena. Begitulah juga mereka yang ya, membatalkan puasanya bukan kerana maslahat diri dia sendiri, tapi kerana maslahat orang lain. Ya, kalau kita tengok dalam perbahasan kitab-kitab yang fiqh yang besar, ya, contohnya seperti kita sedang berpuasa, ya, tiba-tiba kita tengok ada orang yang sedang lemas di dalam tasik. Maka kita terjun berenang pergi nak selamatkan dia sehinggalah puasa kita batal. Ya, kerana nak menyelamatkan dia tadi. Ya, maka pada ketika itu kita orang yang wajib qada dan wajib fidyah. Ya, wajib qada dan wajib fidyah. Disebabkan apa? Berbuka tu bukan sebab diri kita, tapi sebab orang lain. Ya, sebab orang lain. Itu juga ada dibahaskan ya oleh para ulama kita berkenaan dengan masalah buka puasa ya disebabkan orang lain, bukan kerana kebimbangan ya pada diri kita sendiri. Contohnya seperti menyelamatkan orang yang dalam hal keadaan ya lemas tadi sehingga puasa kita pun terbatal. Ya, maka dah selamatkan dia, minta dia RM2 untuk bayar fidyah. Ya, RM2 aja pun. Ya, jangan berkira. Ya. Baik, berikutnya, mabuk atau pitam sepanjang hari. Seseorang yang mabuk atau pitam sepanjang hari batallah puasanya dan wajib mengqadakkannya. Ya, mereka yang mabuk ataupun pitam sepanjang hari, ya, langsung tak sedar, ya, sepanjang hari, maka pada ketika itu dia wajib qada. Ya, wajib qada kerana puasanya batal. Ini berbeza sedikit pandangan Imam Ramli dan juga pandangan Imam Ibn Hajar. Ya, Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa sekiranya seseorang itu, ya, ya, dia pengsan sepanjang hari, tapi pengsan sepanjang hari itu bukan sengaja, ya, bukan disengajakan, maka puasanya tidak batal menurut Imam Ibn Hajar. Tetapi sekiranya seseorang itu ya pengsan dengan sengaja, walaupun hanya sekadar beberapa lahzah aja, beberapa minit aja, beberapa waktu aja, contohnya sejam aja, tapi sengaja, contohnya seperti mengambil ubat bius ketika mana nak menjalani pembedahan, ya, maka pada ketika itu, ya, walaupun sejam aja tak sedar, ikut Imam Ibn Hajar batal puasa kerana sengaja. Ya, ini pandangan Imam Ibn Hajar. Manakala menurut pandangan Imam Ar-Ramli pula, ya, batal puasa sekiranya, ya, Imam Ramli dia tak letak masalah pengsan sengaja ataupun tak sengaja. Ya, pandangan Imam Ar-Ramli pula ialah, ya, sekiranya seseorang itu pengsan sepanjang hari, maka pada ketika itu puasanya batal. Dan sekiranya dia sedar walaupun hanya beberapa minit, ya, dalam tempoh seharian itu, ya, pengsan daripada waktu sahur contohnya, ya, tiba-tiba pada pukul 6 petang, ya, sedar, jaga daripada pengsan. Ya, adalah baki setengah jam lagi, ya, sebelum masuk maghrib contohnya, maka pada ketika itu puasanya sah. Ini di antara, ya, hal yang, ya, yang khilaf, ya, dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i. Ya, maka dalam perkara yang khilaf macam ni, ya,
boleh-boleh saja ya untuk kita berpegang dengan mana-mana ya mana-mana pandangan yang menjadi sebab keluasan dan kerahmatan pada hukum fiqh. Ya, sebab keluasan dan kerahmatan ya pada hukum fiqh. Seorang yang musafir selepas daripada terbit fajar tidaklah harus berbuka puasanya. Ya, orang yang musafir yang dibolehkan untuk tak berpuasa ialah mereka yang telah pun menjadi musafir sebelum masuk waktu puasa. Waktu puasa bila? Waktu puasa dengan waktu fajar, dengan masuknya subuh. Dengan erti kata, dia mestilah telah pun menjadi musafir, mestilah telah pun menjadi musafir sebelum masuk waktu subuh. Barulah dia orang yang mendapat, orang yang mendapat rukhsah untuk berbuka puasa. Untuk tidak berpuasa pada hari tersebut. Ya, di antara syaratnya lagi, yang pertama, ya, orang musafir yang boleh buka puasa ni, syaratnya yang pertama ialah dia mestilah jadi musafir sebelum masuk waktu puasa, iaitu bermusafir sebelum subuh. Ya, dengan erti kata dia dah keluar daripada perbatasan kawasan perumahan dia. Ya, barulah azan subuh, maka pada ketika itu dia musafir sebelum masuk waktu puasa. Yang kedua, musafirnya itu pada jarak yang diharuskan untuk melakukan solat jamak dan qasar. Yang ketiga, syaratnya ialah musafirnya itu dalam hal keadaan bukan kerana sesuatu maksiat. Maka kalau dengan seseorang bermusafir, seseorangnya melalui perjalanan yang jauh tetapi dalam keadaan asi, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah dengan tujuan-tujuan maksiat, dia bermusafir, maka pada ketika itu dia tidak diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Yang berikutnya disyaratkan juga, orang musafir yang tak nak puasa ni, yang nak berbuka puasa disebabkan musafir ni, dia ketika mana dia berbuka tadi, tak berpuasa itu, dia berniat kerana mengambil rukhsah, kerana mengambil rukhsah, tidak berpuasa disebabkan musafir. Kalau dia tak niat mengambil rukhsah, ulama mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram, dia tak berpuasa. Maka ketika mana dia tak berpuasa, saat dia dalam musafir, dia kena niat dia tak berpuasa itu kerana mengambil rukhsah, keizinan syarak untuk tidak berpuasa. Yang berikutnya disyaratkan juga, dia bukanlah orang yang dalam keadaan nazar, akan berpuasa sekalipun dia musafir. Kalaulah seseorang itu pada awal bulan Ramadan, dia bernazar mengatakan wajiblah dia berpuasa sebulan bulan Ramadan sekalipun dia dalam keadaan musafir. Kerana dia nak bagi komitmen penuh dengan ibadat bulan Ramadan, maka dia bernazar macam tu. Kalau bernazar nak puasa sebulan Ramadan aja, maka nazar tadi tak dikira, sebab memang puasa bulan Ramadan ni merupakan puasa yang wajib, yang tak perlu dinazarkan lagi. Tetapi kerana dia nak bagi komitmen penuh sehingga dia nak mengeluarkan diri dia daripada rukhsah, iaitu keharusan berbuka, yakni tak berpuasa ketika mana dalam keadaan musafir, maka dia bernazar macam tu. Dia mengatakan bahawa wajiblah ke atasku, aku bernazar wajiblah ke atasku berpuasa sebulan bulan Ramadan, walaupun ketika musafir. Maka pada ketika mana dia musafir, haram juga dia tak berpuasa disebabkan nazarnya tadi. Itu beberapa syarat yang patut kita ambil maklum, bagi orang yang musafir yang tak nak berpuasa, mengambil pilihan rukhsah tak berpuasa, dia ada syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Baik, yang berikutnya kita nak tengok sikit lagi perbahasan berkenaan dengan
berkenaan dengan mati sebelum qada puasa. Ini juga di antara hal-hal yang seringkali dibangkitkan berkenaan dengan orang yang meninggal dunia sebelum mengqadakan puasa. Seseorang yang berkemampuan atau dapat mengqadakan puasanya tetapi mati sebelum menunaikannya, sama ada luput dengan uzur atau tidak. Sama ada dia tak puasa tadi itu sebab uzur, ataupun tak berpuasa tu sebab tak ada apa-apa keuzuran, memang saja malas puasa. Hendaklah dikeluarkan fidyah daripada harta peninggalannya bagi tiap-tiap hari secupak daripada jenis fitrah, atau dipuasakan oleh walinya, iaitu kaum kerabatnya, walaupun bukan waris asabah, bukan waris yang dapat mewarisi harta, atau bukan waris atau orang asing ajnabi sekiranya diwasiatkan oleh si mati. Kalau si mati wasiat, dia ada berkawan baik dengan orang, dengan beberapa orang, maka dia berwasiat, aku ni dulu ada meninggalkan puasa, jadi aku wasiat minta tolonglah puasakan untuk aku saatnya bila aku meninggal nanti. Masya Allah. Contohnya, maka pada ketika itu boleh, walaupun bukan ahli keluarga, puasakan untuk dia atas jalan wasiat tadi. Atas jalan wasiat. Kalau tak ada wasiat maka tak boleh. Kalau tak ada wasiat tidak sah, kecuali ahli waris saja yang sah berpuasa bagi si mati tadi. Ataupun dengan izin walinya, ataupun dengan izin waris dia. Kita ni berkawan baik dengan kawan kita, dan kita tahu dia masuk hospital dalam bulan Ramadan. Dia orang soleh, dia orang baik, dia selalu puasa. Cuma nasib dia, penghujung hayat dia sakit, masuk hospital. Maka saat berada di hospital dia tak puasa. Tiba-tiba dia menemui ajal, masya-Allah. Dalam hal keadaan sedemikian, maka kita pula selalu berpuasa sunat. Kita pula selalu berpuasa sunat. Maka kita jumpa dengan ahli keluarga dia, lalu kita minta izin, saya ni selalu puasa sunat, boleh tak saya nak niatkan puasa saya ni sebagai qada untuk untuk si mati, sebab dia dulu sangat-sangat baik dalam hidup dia dengan saya, contohnya. Maka ahli waris dia izinkan, pada ketika itu sah puasa qada yang kita lakukan untuk si mati. Demikianlah seterusnya berulang-ulang bilangan mud, iaitu cupak mengikut berulang-ulang berlalunya tahun serta diwajibkan qada. Jadi dia wajib wajib membayar sejumlah satu hari satu cupak, yang kalau kita hitung kira duit kita di zaman ni lebih kurang dalam RM1.75, ataupun mudah kita kira RM2 lah satu hari. Itu kadar nilaian bayaran fidyah. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan ini sedikit sebanyak akan menyemarakkan lagi amaliyah kita di dalam bulan Ramadan, dan menjadikan kita orang yang lebih berpengetahuan dan berilmu dalam kita nak mengamalkan ibadat puasa kita yang akan disambut tidak lama lagi. Saya rasa ini merupakan kuliah yang terakhir saya buat semua di dalam bulan Sya'ban ni, terakhir dalam bulan Sya'ban ni. InsyaAllah kita akan sambung kuliah-kuliah kita di dalam bulan Ramadan nanti. InsyaAllah tak lama lagi jadual Ramadan akan dikeluarkan. Jadi insyaAllah tuan-tuan ambil maklum jadual-jadual tersebut, dan insyaAllah kita akan sambung kuliah di dalam bulan Ramadan. Saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Saya memohon ampun dan maaf pada semua andai ada tersalah bahasa dan sebagainya, dan juga minta halal daripada semua. Terima kasih banyak atas sokongan sahabat-sahabat semua. Sepanjang saya menyampaikan kuliah-kuliah pengajian baik di masjid-masjid maupun kuliah secara online ni, mohon doa daripada semua. Jangan lupa untuk sama-sama doakan untuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan, keafiatan kepada kita semua. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyya wala matrudan wala mahruma. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami tadahkan tangan kehambaan kepadamu ya Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, rahmatilah kehidupan kami ya Allah, berkatilah kehidupan kami dan seluruh ahli keluarga kami, bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak kira di manapun saudara-saudara kami berada ya Allah, ampunilah mereka, berikanlah penjagaan, perlindungan, kesihatan, keafiatan. Dan ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua ya Allah nikmat untuk kami berada dalam bulan Ramadan. Bantulah kami dalam bulan Ramadan nanti ya Allah untuk bersungguh-sungguh berpuasa dengan puasa yang Engkau redai, dan jadikanlah kami orang yang menghidupkan hari-hari dan malam bulan Ramadan dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran, dengan memperbanyakkan ibadat qiyam Ramadan. Dan ya Allah, golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang kembali kepadamu dalam hal keadaan telah diampunkan dosa-dosa kami, sebagaimana telah dijanjikan satu Ramadan kepada satu Ramadan yang lain adalah penebus kepada sekalian dosa-dosa ya Allah. Maka kami pohonkan ya Allah, anugerahkanlah Ramadan ini sebab musabab ya terhakis dan terhapusnya seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kau rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit, rahmatilah barisan hadapan negara kami yang sedang berjuang untuk membasmi coronavirus yang sedang menular ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya tiap-tiap penyakit datang daripadamu dan Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Anugerahkanlah kesembuhan kepada mereka yang sakit dan hindarilah kami semua dan seluruh umat Nabi Muhammad daripada wabak ini ya Allah. Angkatlah bala dan musibah daripada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukakanlah ya Allah untuk kami masjid-masjid-Mu ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan solat di dalam masjid dan meraih rahmat-rahmat dan keberkatan yang ada di masjid ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau berikanlah ya Allah ketenangan kepada jiwa-jiwa kami semua. Ya Allah, di kalangan kami ada yang bimbang dengan urusan rezekinya dan sangat-sangat risau dengan hal keadaan perintah kawalan pergerakan ini ya Allah. Maka ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang kebimbangan dalam urusan rezekinya ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah. Anugerahkanlah rezeki dan keluasan rezeki buat kami semua ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamu kami berseru, merayu, merintih dan meminta ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami semua ya Allah husnul khatimah. Anugerahkanlah kami semua husnul khatimah. Anugerahkanlah kami ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, saat kami dibangunkan di padang mahsyar kelak ya Allah, dalam lautan berjuta-juta manusia, pada saat itu kekasih-Mu memanggil-manggil kami ummati, ummati. Pada ketika itu ya Allah, gembirakanlah kami, bahagiakanlah kami untuk kami dapat bertemu kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bukakanlah laluan, mudahkanlah jalan agar kami sampai kepada baginda ya Allah. Janganlah kami tergolong di kalangan mereka yang tertolak ke belakang sehingga tak dapat bertemu dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah Ramadan yang bakal datang ini sebab musabab keampunan buat kami, kerahmatan buat kami, dan juga sebab musabab kami boleh mengubah diri kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang lebih taat, menjadi hamba-Mu yang setia, dan kekalahkanlah kami ya Allah hidup di atas landasan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah kami semua. Ya Allah, selamatkanlah ibu ayah kami, guru-guru kami, anak isteri kami, adik-beradik kami, sanak saudara kami, jiran tetangga dan teman-teman kami ya Allah daripada terjerumus jatuh ke dalam lubang neraka. Ya Allah, siapa juga daripada kalangan sahabat-sahabat kami yang dalam keadaan sedang sakit ya Allah, berikanlah kesembuhan buatnya ya Allah, agar lebih gembira untuk menyambut bulan Ramadan yang bakal tiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.